matikan aircon sikit. Sejuk tak? Salam menggigil kawan, kepit kawan. Okay, tolong matikan aircon dan put on the house light please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojali, suami Jelina, bapa kepada Darwisha dan Darwish. Saya amat bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin berhidayah kepada isteri saya terutamanya peta bijak kan, dalam orang kata membesarkan anak untuk perjalanan Allah Ta'ala. Ia satu perjalanan yang agak panjang, satu perjalanan yang bukan senang. Jadi saya yang apa dikongsikan untuk sehari ini dan banyak lagi modul adalah daripada pengalaman sendiri, daripada pendidikan sendiri, daripada silap salah sendiri, bagaimana kami dapat membentuk dan membetulkannya. Okay. Biar saya mulakan begini kita berjumpa, isteri dan suami kita bercinta, kita berkahwin. Lepas tu apa jadi? Pernah kita buat perancangan, pernah kita buat plan strategik atau strategic plan for 50 years, 25 years ke tidak? Ada ke NKRA dan sebagainya. Kalau tak ada marah Najib tau. Now, in life, you have to plan. Okay? Kalau kita tak plan destination kita, anyway, doesn't really matter. Tapi kita tak mahu hidup betul tu, mahu seperti begitu. Sama juga, bukan sahaja kita merancang apakah perkawanan kita, ke mana ke arah tujuannya, bagaimana nak menyampainya. Tetapi, paling mesti pada anak kita. Anak yang dikandung, yang dilahir, apakah dia pada anak ni? Pernah kita fikirkan? Pernah kita rancangkan? Dengan keadaan suasana contemporary, dengan orang kata banyak sangat pergiseran sebagainya kan, a lot of conflicts, a lot of challenges. How the kids going to grow up in this world? And that's why kita perlukan perancangan. Pada kami, apa je perancangan yang punya visi paling mustahaknya? Visi something that's lofty, something that's big, macam rainbow, macam pelangi, cantik, makin dekat, makin jauh, makin dekat, makin jauh. That's what vision is all about. You strive for it. Kita cuba dan cuba memperbaiki lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Daripada kami, visi kami pada anak kami satu saja, untuk mewujudkan, menjanakan anak-anak yang menjadi Muslim professional. Kita nak biar anak kita anak Melayu, anak Islam, bukan saja mendapat didikan, bertunjangkan agama, cuma nak menjadi ustaz dan ustazah. Kalau itu rezeki mereka, terpulang itu rezeki mereka. Tapi kita nak tiap-tiap amat, tiap-tiap abu, tiap-tiap apa ni, siapa jual kan, bila bertunjangkan agama tu, bila mereka pergi melakar ke hidup yang luas, sampai engineer ke doktor ke politician dan sebagainya, dia tak lari daripada tunjang asasnya, itu agama. Saya rasa kalau tidak berpegang kepada agama, apa juga mereka buat lah kan, doesn't really matter. Keberkatan tu mungkin takkan ada. Kalau macam jadi Lim Gotong, maybe the billionaire, dia dapat duit daripada hasil percurian. Itu yang kita nak kepada kita ke? So, pada dasarnya lah kan, kita mesti ada perancangan, kita mesti ada visi, kita ada misi. Dan pada apa juga sekalipun, Muslim professional itu adalah satu strivation, satu visi yang kita nak. Of course, bagi orang Islam, visi kita lah kan, bila kita ke alam barzakh, kita nak masuk ke syurga. Apa itu syurga? Begitu juga dengan Muslim professional, kita nak biar anak kita berjaya. Mungkin apa je tunjang agama yang diberi, dan bila aktiviti dan training yang diterima dalam hidup mereka, mungkin menjadi doktor ke, ataupun engineer ke, atau sebagainya, itu terpulang. Itu ada kuasa Allah Ta'ala jika ditakdirkan. Tapi paling mustahak, kita nak anak kita Muslim professional. Ianya bermula daripada otak. Kita adalah sebaik otak kita. Kalau otak kita mereng, kita mereng. Jadi otak ni memerlukan seperti badan pemakanan. Saat mestinya vitamin dan sebagainya, cuma pembentukan dari segi pembelajaran dan dari segi pengalaman dan sebagainya. Jadi pembesaran, tumbasan otak amat mustahak. Ianya bermula daripada kecil lagi. Malah ia bermula daripada pregnancy lagi. Seperti Jelina katakan, pada pregnancy lagi.
Daripada PNC kita akan tahu, kita mesti tahu bagaimana kita nak menaja tumbasan otak yang paling bagus dan paling optimum. And pada kami fikir tak ada yang lebih baik daripada hafazan. Hafazanlah tunjang kepada tumbasan otak yang terbaik. Kalau pada negeri barat lah kan, macam soalan tadi kan, kita masih tak tahu lagi, orang kata piano lah. Pasal apa? Dia kata kalau anak kita dengan Mozart, kalau anak kita dengan muzik, pasal kita banyaknya pembawakan kebaratan, ya kita ingat semuanya betul. Pada saya memang saya fikir kalau anak kita didedahkan kepada muzik, daripada pregnancy, lahir sampai pembahasannya, dia akan memainkan peranan yang agak bagus towards tumbasan otak, development of the brain. Tapi tak sama dengan hafazan, kerana keberkatan Allah Ta'ala. That's what you find now. I may have double masters, MBA, my wife is a graduate, tapi like many other people, tapi kalau keberkatan tu tak ada, saya rasa untuk alam bakar kehairannya tak akan mendapat keberkatannya. Itu sebab macam hadis pernah berkata, ya, mengajar anak hafazan daripada kecil tak ubah seperti laser mengukir di atas belian. Takkan pudar. Takkan pudar di panas, takkan pudar di zaman, takkan lekang di panas. So the earlier that you do it, the better. The earlier do it, the better. Daripada pregnancy stage-nya, kalau boleh siapa partner yang kita pilih, ya, macam sunnah Nabi pernah berkatakan, pilih kamu pada mereka yang cantik, yang kaya, yang beragama. Bukan ambil sembrono, lupa dapat ambil terus kahwin, bukan begitu. Okay. Dan kepada bila pregnancy itu sendiri, ya, bagaimana Cik Nak katakan, ya, bagaimana kita dapat bersama dengan anak 24 bulan, 5 bulan dah tumbuh telinga untuk mendengar, ya, dan kemudian bila dilahirkan daripada 0 ke 2 tahun, 0 ke 4 tahun, itu amat mustahab. Misalnya kata, jangan biarkan mereka expose kepada benda macam television, gadget dan sebagainya. Because it will very much corrupt their mind. Dan umur 4 ke 7 tahun. Because the stage of 0 to 7 is the most critical stage to your child's development. It will influence the personality, IQ, EQ dan SQ. Emotional and intelligent quotient, emotional quotient dan social quotient. This is scientific. Macam NLP ke psikologi dan sebagainya, 0 ke 7 tahun amat mustahab. Kalau you expose to the garbage in, garbage out. So you must in control. Kita mesti punya control di atas apa yang masuk ke minda hati nurani anak kita. Itu sebab tanpa ilmu, tanpa exposure belajar, kita akan tahu. Jadi apa yang fungsi kami berdua adalah menyampaikan pengalaman kami. Pasal apa? Kami pun tergantung tengah ada rasanya. Pasal malam saya pun zaman pop ye kan. Muda sikit daripada itulah. Kalau Jeffrey Day ke Ramli ke Beatles ke Rolling Stone tu bolehlah tahu. Mungkin Justin Bieber tu terlambat sangat lah rasanya. Zaman tu emphasis on agama tak sangat, tapi kita tak bersalahkan kerajaan, tak bersalahkan polisi. Pasal kita dah berumur, dah ada akal. Tepuk dada, ketuk kepala, tanya selera, tanya selera, habis nafsu pasal syaitan. Bukan, tepuk dada, ketuk kepala, tanya iman. Iman yang paling mustahab. Okay. Jadi amat mustahil saya katakan tadi, pembentukan, ya, tumbasan otak mula daripada hafazan. Amat mustahil hafazan tu. Jadi macam kami berdua, kami bercuba dan sebagainya. Ini saya rasa hidayah, bukan sebab planning. Saya pun agaknya macam anda sekalian kan, tak terfikir pun. Tapi saya rasa memang dipilih agaknya lah. Ya, agak-agaknya lah dipilih. Syukur Alhamdulillah, hidayah daripada Allah. Isteri saya yang agak pertamanya agak exposed towards this. Yang macam cerita saya lah kan, very much American educated dan sebagainya. Apa nak jadi apa? Yang main piano. Okay. Ya, nak jadi CEO dan sebagainya, boleh main golf lah kan, sebagainya lah kan. Ya, tapi saya rasa itu superficial. Bila kita dapat tahu makna yang sebenarnya apa itu hidup, kenapa kita hidup yang ada fitrah Allah Ta'ala, kita dapat tahu tentang keberkatannya, kita akan ubah pemikiran jaya kita. Tapi kita contemporary,
kita applykan dalam konteks yang moden, kehendak yang needs and of the current future. Misalnya katakan pembelajaran di IPN, kaedah tawisya kan, kita berasaskan kepada hadis, Quran, sunnah dan apa juga yang biasa daripada segi kelaziman kita sebagai seorang Islam. Okey, kedua ilmiah, we do research dan sebagainya, kita boleh statistification apa itu otak, macam mana otak berinfluence sebagainya, apa tentang pemakanan, how pemakanan can really influence the behavioural and intelligence of the children. Kita bukan cakap buat ni sebab buat ni, tidak. Kita nak anda tahu kenapa anda buat, apa sebab musabab, apa efek dan sebagainya.